Dr. Masita, rakan-rakan guru sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu lagi bagi sesi pembentaran yang kedua, juga berkaitan dengan isu pentaksiran dalam pendidikan khas, masalah pembelajaran. Ini adalah ahli kumpulan kami, Nur Atina binti Alias, saya sendiri Nurul Hafizah binti Solehan, dan rakan saya Nur Farhana Ayuni binti Adnan. Sebelum kita mulakan pembentangan kami, ini adalah peranan ahli yang telah kami jalankan sebelum ini untuk menjayakan pembentangan kami. Nurul, saya sebagai pengumpul bahan rujukan, artikel-artikel yang berkaitan, dan saya akan edarkan kepada mereka untuk macam, okey tak artikel ni, boleh tak kita guna artikel ni dalam grup WhatsApp. Dan Nur Atina selaku ketua kumpulan kami, dia membimbing, memantau dan juga bekerjasama. Dan Ayuni dia akan kaji juga artikel tu. Kalau dia kata boleh sesuai, kita akan gunakan poin-poin yang penting tu dalam pembentangan kami. Seterusnya. Alright, isu-isu berkaitan pentaksiran dalam pendidikan khas, masalah pembelajaran. Tadi kita dah dengar dari kumpulan yang pertama, saudari Atina dan saudari Fatihah dan Aminah. Dia telah membentangkan isu-isu yang dia dah cari, dah kaji sebelum ini. Jadi kami pula mungkin ada isu yang sama, mungkin berlainan, kita tak tahu. Jadi kita akan tengok sama-sama lah. Alright, sedikit pengenalan berkenaan dengan pentaksiran. Sistem pentaksiran pendidikan di Malaysia ialah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sistem pendidikan dunia yang berbentuk global dan semakin mencabar. Kalau dulu sistem pendidikan kita mungkin bahasanya kuno, tapi manusia semakin maju, semakin moden, dan pentaksiran tu pun semakin semakin berevolusi. Jadi sistem pentaksiran alternatif ataupun pentaksiran sekolah ni dia merupakan sistem yang baru dilaksanakan dalam sistem pendidikan Malaysia, dan termasuklah pentaksiran berasaskan sekolah, pentaksiran bilik darjah yang dilaksanakan secara berterusan, adil, telus mengikut standard untuk menilai kemampuan dan pencapaian sebenar murid. Definisi pentaksiran oleh GAFA 2011, dia mendefinisikan sebagai suatu proses mengukur, menilai secara bersistematik, melibatkan aktiviti pengumpulan, penganalisisan dan penterjemahan tentang tahap pencapaian pelajar terhadap objektif pengajaran dan pembelajaran. Jadi maksudnya di sini dia ada satu sistem yang secara tersusun, melibatkan aktiviti pengumpulan. Maksudnya kita buat aktiviti dalam kelas, dan bila murid dah laksanakan, kita kumpulkan aktiviti itu, kita analisis hasil dapatan murid, dan kita terjemahkan tahap pencapaian pelajar kita. Lin dan Miller pula tahun 2005 dia mendefinisikan pentaksiran sebagai kaedah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang proses pembelajaran, iaitu aktiviti pemerhatian, penilaian prestasi projek dan ujian, serta menilai perkembangan pencapaian dan kemajuan murid. Jadi boleh dikatakan kedua-duanya mempunyai intipati yang samalah, iaitu perkembangan dan pencapaian murid. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan kepada rakan saya Nur Ayuni untuk isu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Masita dan juga rakan-rakan yang lain. Saya Nur Farhana Ayuni binti Adnan akan membentangkan isu kami yang pertama, iaitu guru kurang pengetahuan dan kemahiran dalam ilmu bidang pentaksiran. Mengapa guru kurang pengetahuan dan juga kemahiran dalam pentaksiran ini? Mari kita lihat punca kepada isu ini. Punca kepada isu ini adalah guru kurang didedahkan. Seperti persembahan sebelum ini, guru sekarang kurang didedahkan atau tidak diberi peluang untuk menjalani latihan, menghadiri kursus ataupun bengkes pentaksiran sendiri. Seperti kajian yang sama dengan tadi, iaitu Abdul Zubair 2007,
melalui tesis doktor pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. Beliau mendapati hampir separuh daripada kalangan guru yang terlibat tidak pernah menerima latihan atau pendedahan secara khusus mengenai pentaksiran. Jadi kajian yang beliau jalankan ini disokong oleh kajian Hasanah 2010. Okey, mari kita lihat kajian Hasanah 2010. Ini mengenai tahap latihan, pengetahuan dan keyakinan guru-guru pendidikan khas tentang autism. Okey, autism adalah salah satu kategori dalam pendidikan khas. Okey. Guru tidak mendapat latihan menyeluruh untuk mengenali ciri-ciri autism. Maksudnya guru first tidak mengetahui ciri-ciri autism. Okey, yang kedua, guru tidak menerima latihan secara langsung bagaimana untuk meluruskan pelajar autism. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, guru tiada pengalaman disebabkan tidak bekerja dengan pihak profesional, iaitu pihak terapis, fisioterapis. Okey, dan guru tak ada pengalaman dengan ibu bapa murid itu sendiri. Okey, yang keempat, maka disebabkan guru tidak mendapat latihan, dia tidak dapat tahu ciri-ciri autism, dia tak bekerjasama dengan murid-murid autism, tak ada pengalaman dengan terapis, tak ada pengalaman dengan ibu bapa, maka guru ini tidak ada kemahiran untuk mengenali daripada awal sekali step dia, untuk kenal murid, untuk kenal ciri-ciri, tak ada kesinambungan dari situ. Jadi guru tidak ada pengetahuan untuk mengendali dan untuk memberi pentaksiran kepada murid itu. Okey, jadi pentaksiran sangat sukar dilaksanakan oleh seorang guru. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah salah satu disebabkan guru tidak ada pengalaman dan juga latihan, jadi guru kurang faham tentang pentaksiran. Sebenarnya guru memang melakukan pentaksiran di dalam bilik darjah, tetapi guru sendiri tidak faham maksud pentaksiran itu bagaimana untuk dijalankan. Okey, kajian secara online dibuat oleh Lembaga Peperiksaan 2012 mendapati 90% guru tahap 1 serta 83% guru tingkatan 1 tidak jelas tentang konsep pentaksiran dan juga guru tidak memahami serta keliru berkaitan standard prestasi, standard kurikulum yang ada di dalam DSKP kita pada masa kini. Okey, jadi seterusnya kajian Faizah 2015 menunjukkan juga guru kurang memahami. Okey, kajian di atas tidak jelas. Kajian kedua, kajian Faizah 2015 iaitu kajian status kefahaman guru dalam pentaksiran murid program Linus. Beliau pun menyatakan guru-guru kurang memahami bagaimana untuk melakukan pentaksiran. Okey, kesinambungan dua-dua ini dia punya poin dia adalah guru tidak jelas dan guru kurang faham mengenai pentaksiran. Okey, seterusnya. Okey, kajian ini disokong lagi oleh kajian EFTAH, iaitu kajian mengenai pentaksiran prestasi dan pentaksiran rujukan standard dalam bilik darjah, di mana responden beliau mengkaji guru-guru yang di dalam sebuah sekolah tentang bagaimana mereka memahami pentaksiran itu berlaku. Jadi responden kebanyakannya hanya memahami pentaksiran itu hanyalah formatif, bukan sumatif. Yang kita ketahui, pentaksiran sumatif dan formatif perlu dilakukan sepanjang masa PDP. Mereka faham formatif adalah untuk menilai penilaian guru di akhir sesuatu kemahiran, sedangkan sumatif adalah penilaian di akhir kemahiran. Betul? Okey. Jadi tujuan pentaksiran formatif yang kita ketahui untuk memantau kemajuan murid sepanjang PDP dan bukan di akhir PDP. Okey, so jadi melalui dapatan ini pentaksiran formatif berlaku sepanjang PDP dan guru sepatutnya boleh mentaksir murid sepanjang masa PDP, sebelum, selepas dan semasa PDP. Jadi pengetahuan yang guru kurang alami ini, kurang mengetahui ini menyebabkan pentaksiran itu sukar dilaksanakan dan guru hanya memberi peperiksaan di akhir sesi sahaja. Okey, oleh itu guru harus faham mengenai konsep pentaksiran formatif di mana ia mentaksir secara berterusan dan bukan hanya melalui peperiksaan. Okey, seterusnya. Okey, ini cara mengatasi isu melalui kajian SIN, iaitu Panduan Ulang Kaji Penyuntikan untuk KPLI Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah Kuala Lumpur. Beliau mendapati bahawa guru yang berkesan ialah guru yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam pelbagai disiplin ilmu. Jadi guru mesti ada pengetahuan dan juga kemahiran untuk mentaksir murid, untuk memberikan pendidikan kepada murid. Jadi apabila guru ada pengetahuan untuk cara menghandle PDP dengan baik, jadi guru boleh mentaksir murid dengan lebih baiklah.
Jadi, okey, seterusnya latihan pentaksiran PBD. Latihan pentaksiran PBD yang lebih intensif perlu dijalankan oleh KPM, JPM dan PBD secara konsisten untuk mempersiapkan guru. Kerana kita tahu guru kurang latihan, jadi cara atasinya mestilah dijalankan latihan pentaksiran untuk guru-guru ini untuk menguatkan mereka punya pengetahuan dan juga kemahiran dalam pentaksiran. Okey, seterusnya apabila guru mendapat pengetahuan yang cukup, guru boleh melakukan tindakan susulan kepada murid yang didapati untuk menguasai kemahiran dan untuk memudahkan proses pentaksiran berlaku. Okey. Seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Athina untuk isu yang kedua tentang murid. Okay, terima kasih Cikgu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua dan juga rakan kita. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan isu yang kedua, iaitu masalah murid, iaitu murid berkeperluan pendidikan khas tidak hadir dan keciciran ke sekolah untuk melaksanakan pentaksiran. Okey, seperti yang Cikgu Aini kata, pentaksiran ni kita akan lakukan, guru-guru akan lakukan pada sebelum, semasa dan juga selepas. Okey, sekarang ni masalahnya murid-murid ni kadang-kadang dia ada yang datang lewat, kadang-kadang tak datang langsung, kan? So saya mengupas isu-isu yang tentang ketidakhadiran dan kelewatan murid. Okey, apa yang saya boleh dapati ialah hadir lewat dan juga konten ke sekolah merupakan fenomena biasa yang sering berlaku dalam kalangan murid-murid program pendidikan khas integrasi PPKI. Ia berpunca daripada yang pertama, iaitu sikap ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang waktu persekolahan dan kehadiran anak ke sekolah. Seperti contoh di sekolah saya, ibu bapa tu dia macam kita dah cakap, okey, puan, encik, kita akan datang ke sekolah pada pukul 7.30. Pada ni waktu 7.30, tapi dia akan datang pada pukul 8, 8.30, macam itu. Okey, seterusnya ialah terdapat juga ramai murid yang terlibat dengan urusan keluarga seperti yang tidak dinyatakan dalam surat kehadiran. Okey, kalau kita tahu memang selalu tak kira lah perdana ataupun kita PPKI pun memang kita akan mengalami situasi yang seperti ini yang urusan keluarga adalah dapat menjejaskan murid untuk dia datang ke sekolah dan sebab dia tak datang ke sekolah, so maknanya kita tak boleh nak buat pentaksiran tu sangatlah, sebab kita kena tengok kehadiran tu budak macam mana. Kalau budak tu tak datang pun menjadi isu yang besar buat kita. Okey, seterusnya ialah masalah pengangkutan ke sekolah. Okey, masalah pengangkutan ke sekolah, contohnya macam di sekolah saya juga ada yang ibu bapa yang tidak mempunyai transport pengangkutan untuk menghantar anak dia ke sekolah. Dia terpaksa mengupah van, bas untuk menghantar anak dia. Tapi kalau anak dia terlewat, maknanya memang budak tu akan tertinggal lah, tak dapat pergi ke sekolah. Lepas tu lagi satu masalah diri, iaitu terantung dan kurang minat ke sekolah. Macam ni pun berlaku di sekolah saya. Budak tu dia tak nak datang ke sekolah, dia mengamuk-ngamuk dulu. Lepas tu kadang-kadang ibu bapa akan beritahu kepada cikgu, masalahnya sekarang ni budak-budak anak saya tak dapat nak hadir ke sekolah sebab masalah dia mengamuk, dia tak apa benda dia tak dapat pagi-pagi tu. Okey, seterusnya ialah faktor persekitaran yang boleh mempengaruhi tahap kesihatan murid dan masalah kesihatan murid itu sendiri. Okey, kita kena seperti biasalah, murid yang PK ni dia ada masalah kesihatan, kan? Kita pun tak boleh nak cakap apa. Contohnya macam murid sekolah saya, dia ada masalah kepala dia tak ada tempurung kepala, dia masalah otak. Lepas tu dia kena ada pasang satu tiup untuk mengeluarkan cecair. Tapi bila tiup tu kalau penuh, dia setiap kali dia akan pergi ke hospital Shah Alam, akan buat operation. Itu pun akan menjejaskan kita orang juga masalah untuk pentaksiran. Okey, seterusnya ialah sikap ibu bapa yang membuat keputusan menyambung cuti persekolahan, terutamanya pada cuti perayaan atau cuti persekolahan bagi mereka yang pulang jauh ke kampung. Ini memanglah kan. Ini kalau cuti sekolah, kalau cuti perayaan, kalau kita kata okey cuti, kita dah bagi kat WhatsApp.
kita bagi kat WhatsApp, kita kata okey, cuti sekolah akan bermula pada sekian. Ibu bapa akan drag masuk. Okey, tak apalah, tak datang murid sebelum start cuti sekolah tu, lepas tu dia selepas cuti sekolah tu pun sama juga, dia akan drag 1 hari ke 2 hari macam tu kan. Okey, seterusnya. Okey, fenomena ini akan memberi kesan terhadap peratusan kehadiran kelas PPKI dan secara tidak langsung akan menjejaskan keseluruhan peratusan kehadiran sekolah dan pelaporan pentaksiran tidak dapat dilaksanakan. Okey, kalau menurut Nur Azawati dan juga rakan-rakan yang lain, okey, dia dah telah bagi tahu yang di Malaysia ponteng sekolah dilabelkan salah satu masalah utama negara. So maksudnya kita kena cari satu solution yang terbaik untuk anak-anak ini, untuk mereka hadir ke sekolah. Sebab lagipun Nur Zawati pun dia dah bagi tahu yang di Malaysia ni ponteng sekolah ni satu masalah yang paling besar sekali. Okey, ketidakhadiran itu penting kerana penetapan 95% kehadiran murid oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dilihat mampu memberikan kesan kepada kemenjadian murid seperti mana yang dihasratkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Okey. 2 minit lagi. Okey, saya akan ulaskan pada cabaran cara mengatasi. Okay, cara mengatasi ialah kita haruslah mengadakan melalui dengan jurnal yang telah saya dapat. Dia contohnya macam program sekolahku, cubaku di Melaka telah membuat ziarah cakna. Maknanya guru akan pergi berjumpa dengan ibu bapa untuk bersuara pendek atau berceritakan permasalahan apa yang berlaku pada anak sebab dia tak hadir di sekolah. Dan seterusnya ialah jurnal yang saya dapat yang kedua ialah dia menggunakan golden wheel, iaitu kita memberikan hadiah, ganjaran ataupun token kepada anak-anak ini. Okey, seterusnya ini adalah artikel akhbar yang kami dapati, iaitu yang pertama ialah tentang ketidakhadiran murid. Lepas tu juga isu yang pertama, pemantapan PBD dan guru perlu tingkatkan kemahiran ilmu pentaksiran formatif. Okey, seterusnya ini adalah sesi perbincangan kami yang telah kami lakukan. Okey, seterusnya saya sikitlah saya ni implikasi dia. Kalau isu pentaksiran ni dia ada beri kesan kepada guru dan murid lah. Macam contoh, kepada guru ni kita tahulah kan, sedia maklum kalau guru tak ada kompetensi, guru tak ada pengetahuan, guru tak mahir, kita susah lah kan nak laksanakan PBD tu dengan jelas, dengan nyata, dan susah nak kawal, nak tentukan tahap murid tu pun kita susah nak definisikan dia. Dan kepada murid pula, kalau kehadiran murid ni, macam saya sendiri, pengalaman saya, kita dah lah guru baru, masuk pertengahan, PBD ada buat 2 kali kan. Jadi yang pertama kita dah miss, yang kedua coming soon. Jadi macam untuk kita sendiri, pengalaman tu kita dah tak ada pengalaman. Dan bila ada murid yang dekat sekolah saya, ada yang langsung tak pernah datang sepanjang tahun. Jadi bila budak tu tak datang, kita dah tak pernah berpeluang untuk kenal dengan dia. So kita punya input tu hanya daripada guru-guru. Macam cikgu, macam mana budak ni, dia macam mana, macam entahlah, kita orang pun tak boleh nak nilaikan dia sebab dia pun tak datang. So nampak dah kat situ, kehadiran murid memang sangat penting lah kan. Sebab sudah akhirnya kita hanya terpaksa bagi dia TP1 walaupun sebenarnya dia tak entitled untuk TP1 tu. Sebab TP kosong tak ada kan. So ketidakadilan pun berlaku di situ, mana dia tak hadir tapi dia dapat TP1. So itulah isu-isu dia, kesan-kesan dia lah. Okey, Selamat. Okay. Dah, lagi? Tak ada kan? Okey, dah lah. Okey, simpulannya itulah pengetahuan, kehadiran, motivasi untuk kehadiran. Itu je. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan